Dan selamat pagi semua. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tajuk isu-isu kebergunaan dalam Islam, iaitu dari tajuk IKM atau isu contemporary Muslim di Malaysia. Okay, kami terdiri daripada 4 kumpulan, iaitu Alia Suhaila binti Suhaimi dan saya Muhammad Amir Syahri bin Azmi, Syara Amir Arif bin Sazali dan juga Syed Fadli bin Syed Faizuddin. Jadi dekat sini kami akan menceritakan tentang isu-isu kepenggunaan dalam Islam. Okey, kita pergi pada next slide. Kat sini kita akan cover daripada 4.1 sampai 4.6 lah. Daripada pengenalan konsep consumerism Islam, industri halal, perbankan dan kewangan Islam, pengurusan harta dalam Islam dan juga kesimpulan. Jadi next slide. Okey, kita pergi pada pengenalan dulu. Seperti mana yang kita tahu, kepergunaan ni berasal daripada kata guna, bermanfaat, faedah, peranan, fungsi untuk bagi kebaikan. Jadi dekat sini maksud guna itu membawa manfaat kepada semualah, terutama sekali kepada orang Islam. Jadi untuk kepergunaan ni, setiap manusia menggunakan pelbagai jenis produk dan servis untuk menjalani kehidupan seharian. Contohnya macam kalau beli makanan, kalau kita beli air, servis, contohnya macam insurans dan macam-macam lagi lah. Jadi untuk isu-isu kepenggunaan ni kita akan fokuskan kepada 4, iaitu konsep konsumerisme, industri halal, pengurusan harta dalam Islam dan juga kewangan Islam. Jadi kita pergi pada next slide, kita akan menceritakan tentang elemen. Okey, jadi kat sini maksud elemen kepenggunaan iaitu dia ada 3 lah. Pertama iaitu pengusaha, produk perkhidmatan, pelanggan atau pengguna. Jadi kat sini ada 3 lah elemen kepenggunaan. Pengusaha ini bermaksud sesuatu individu ataupun syarikat lah yang mengeluarkan barangan atau perkhidmatan untuk kepada pelanggan. Jadi elemen kedua iaitu produk ataupun servis, di mana ada yang boleh disentuh ataupun tidak boleh disentuh lah, iaitu yang tak boleh disentuh tu perkhidmatan, kalau boleh disentuh tu produk. Contohnya macam makanan, kalau perkhidmatan gunting rambut lah. Jadi yang ketiga terakhir sekali iaitu pelanggan atau pengguna. Pelanggan atau pengguna ni terdiri kepada individu seperti family, bujang dan orang yang berpendapatan rendah ataupun berpendapatan tinggi dan sederhana dan macam-macam. Jadi dekat sini elemen kepenggunaan saya boleh bagikan contoh Toyota lah. Toyota dia mengeluarkan kereta. Jadi produk yang dikeluarkan ni ada terbagi kepada beberapa segmen lah, untuk segmen high-end ataupun segmen untuk yang premium, dan juga ada segmen yang untuk sederhana, untuk orang yang apa ni orang cakap tu mampu milik lah. Okay, jadi next slide. Okey, falsafah kepenggunaan ni terbagi pada 4, iaitu pemilikian, pengabdian, amanah dan kemaslahatan. Okey, pemilikan ni maksudnya pengguna sesuatu barangan hanya boleh berlaku setelah berlakunya pemilikan. Ia khusus kepada seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkan untuk bertindak berdasarkan hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya. Jadi dekat sini maksudnya kalau hak itu mutlak, bermakna itulah hak tu, memilikan dia, harta dia lah sebagainya. Jadi pengabdian ni harta yang dimiliki oleh manusia, penggunaan dia lebih kurang macam penggunaan aktiviti yang tidak terlepas daripada rangka disoal oleh Allah lah. Jadi seterusnya amanah. Amanah ni ialah akan mengawal sifat dan kehendak dan mengikuti peraturan Allah, dan penggunaannya adalah berasaskan amanah Allah. Jadi kat sini kebergunaan mestilah jujur, mestilah
telus dalam menggunakan sesuatu barang lah. Contohnya kalau kita beli kereta, kita menggunakan untuk kebaikan, untuk pergi ke sekolah, hantar anak sekolah dan sebagainya lah. Jadi kemaslahatan ini iaitu ia berasaskan maslahah lah yang diambil daripada Imam Syafi'i, iaitu ada 5 asas yang perlu dijaga, iaitu nyawa, agama, akal, harta dan keturunan. Jadi kat sini 5 aspek asas yang perlu yang diperlukan oleh falsafah kepenggunaan lah. Jadi next slide. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada prinsip kepenggunaan dan matlamat kepenggunaan pula. Jadi dekat sini prinsip dia kita ada 5 lah, iaitu kebenaran, kebersihan dan kesucian, kesederhanaan, kemanfaatan dan kemaslahatan dan juga kerohanian dan akhlak. Okey, kebenaran ni contohnya kebergunaan yang diizinkan oleh Allah lah. Macam kita nak buat sesuatu benda tu perlulah berlandaskan hukum yang perlu diikuti oleh Allah lah. Dan kebersihan dan kesucian ini maknanya barang yang elok dan suci lah. Contohnya macam makanan, kalau kita nak beli tu mestilah yang halal dan suci, bersih daripada kuman. Jadi seterusnya kesederhanaan ni penggunaan mengikut di peringkat minimum lah, iaitu kita kena mengawal nafsu. Sebagai orang Islam, kita tak boleh ikut-ikut dengan orang-orang lain lah. Macam contohnya kalau dia ada rumah yang 3 tingkat, kita boleh ada rumah 3 tingkat. Kalau kereta yang bagus, kita boleh ada kereta yang bagus. Jadi seterusnya kemanfaatan dan kemaslahatan. Okay, dekat sini segala anugerah Allah yang halal tidak salah untuk digunakan selagi ia memberikan manfaat lah. Dan seterusnya kerohanian dan akhlak ini merupakan prinsip kepenggunaan, iaitu selalu sentiasa rasa bersyukur, sabar dan positif lah. Jadi matlamat untuk kepenggunaan dalam Islam ni iaitu terbagi pada 3, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Seterusnya slide. Okey, apa yang dimaksudkan dengan konsumerisme di Islam? Okey, maksudnya segala kegiatan yang dilakukan oleh ramai untuk menjaga hak dan kepentingan sebagai seorang pengguna. Dan dalam kepenggunaan Islam, ia merupakan garis panduan diamalkan oleh mukallaf sama ada ia berkaitan iaitu dengan daruriyat, hajiyat, tasmiyah. Okey, dekat sini kita akan berikan contoh sebagainya macam seseorang orang Islam itu kemestian ni maksudnya barangan yang perlulah yang dia perlu ada untuk terus hidup, contohnya macam makanan, tempat tinggal. Dan hajiat ni keperluan, contohnya macam kereta, macam rumah untuk memerlukan mereka untuk terus hidup. Dan kesempurnaan ni macam boleh dikaitkan dengan saling melengkapi lah. Contohnya macam barangan yang mewah dan sebagainya lah. Next slide. Okay, ini kita akan sentuh tentang tabiat penggunaan di Malaysia lah. Okay, pertama sekali tabiat-tabiat yang kita sering nampak dekat Malaysia ni, mereka tidak ambil kisah dan tidak peduli dengan hak mereka. Jadi ini boleh dikatakan macam penindasan lah. Kalau contohnya macam orang yang kaya, boleh barang yang kaya je. Kalau orang yang tak berapa yang sederhana, boleh barang yang sederhana je. Selepas itu, tabiat yang kita dapat lihat iaitu mengamal riba, maksiat dan perjudian lah. Jadi kat sini mereka mengamalkan perbelanjaan melampau, terlibat dengan perniagaan yang berusulkan riba, maksiat dan perjudian. Jadi dekat sini kalau kita perasan ada bank yang menggunakan sistem riba yang melampau dan tidak berlandaskan Islam. Seterusnya perbelanjaan melampau yang boleh menyebabkan seseorang itu isytihar muflis. Jadi dekat sini tabiat yang tak elok lah. Dan seterusnya terakhir sekali iaitu rasa perhatian dengan hak mereka
kerana kurang pendedahan daripada persatuan pengguna dan media massa. Jadi seterusnya kita akan menceritakan tentang kepentingan kepenggunaan dalam Islam. Okey, kepentingan yang pertama iaitu meningkatkan kesedaran hak kepenggunaan lah. Jadi dekat sini kepenggunaan dalam Islam ni amat penting lah. Seterusnya melaksanakan peranan membangunkan ekonomi. Dekat sini kalau kita mengikut undang-undang Islam ataupun kita ikut hukum Islam dalam membangunkan ekonomi, insya-Allah kita akan terus maju. Dan ketiga iaitu menjadi kuasa pengguna yang besar dan menentukan pola ekonomi dunia. Macam mana kita tahu ni, hukum Islam ataupun syariah Islam dalam ekonomi ni amat power, amat hebat dan boleh menjadi kuasa pengguna. Seterusnya dijadikan sebagai garis panduan oleh umat Islam, meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan yang halal, perundangan Islam untuk meningkatkan kajian sains dan teknologi. Seterusnya, slide. Konsep daripada tiga iaitu dari segi ontologi, epistemologi dan juga aksiologi. Okey, ontologi ni boleh dimaksudkan dengan mukallaf lah. Mukallaf ni maksudnya macam mereka yang boleh fikiran waras, yang mampu membuat keputusan untuk sesuatu benda lah. Okey, jadi produk yang ada perkhidmatan ditawarkan dalam masyarakat dan bersifat terbuka lah. Dan seterusnya, epistemologi iaitu berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak dan juga pemikiran yang berlandaskan hukum bayani dan burhani. Okey, bayani dan burhani ni maksudnya bayani maksudnya macam berasaskan kepada teks syarak lah. Kalau burhani ni dia mengambil kira keilmuan moden yang pandangan pada masa kini lah. Dan seterusnya aksiologi, iaitu ini menekankan persoalan nilai dan etika dan berlandaskan konsep tauhid, al-falah dan tugas sebagai khalifah Allah. Seterusnya, okey, ini adalah ciri-ciri kehendak manusia, iaitu ada 6 lah. Pertama iaitu kehendak tak terbatas, kehendak yang boleh dipenuhi, kehendak berulang-ulang, kehendak saling melengkapi, berubah-ubah dan bersaing. Jadi dekat sini dia boleh dikatakan macam kitaran kehendak manusia lah. Di mana yang kita tahu memang kehendak tak terbatas, kita mampu je nak beri apa, dan kehendak boleh dipenuhi ni contohnya orang senang lah. Orang senang tu apa-apa dia boleh dapat. Kehendak berulang pun sama jugalah. Dan bersaing ni contohnya macam mereka yang ada gadget yang bagus, nak lagi bersama dengan orang lain lah. Jadi, next slide. Okey, untuk slide seterusnya saya akan membentangkan tentang industri halal. Okey, apa itu halal? Halal adalah salah satu daripada hukum Islam. Halal adalah sesuatu perkara, benda atau perbuatan yang diizinkan dan dibolehkan. Sebagai contoh, berjalan, tidur dan makan haiwan yang telah disembelih dengan nama Allah. Selain itu, halal juga difahami bagi setiap Muslim kerana ia selari dengan ajaran Islam. Halal juga bukan sahaja melibatkan perihal halal dan haram, malah ia berkembang menjadi satu industri dalam kualiti pemeriksaan yang rapi dan bersistematik. Dan seterusnya, tentang halal boleh ditafsirkan melalui 3 perspektif, iaitu dari segi bahasa, syariah dan industri. Yang pertama, dari segi bahasa, ia adalah perkara yang dibenarkan dan diharuskan.
Contohnya, ia bukan terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian benda dari haiwan yang orang Islam dilarang oleh hukum syarak memakannya atau yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Yang kedua, syariah. Ia adalah perkara yang diizinkan untuk Muslim seperti penggunaan produk, perkhidmatan dan proses. Ia merangkumi juga dari segi aspek kehidupan seperti kekeluargaan dan pakaian. Contohnya, produk tersebut tidak mengandungi apa-apa benda yang dihukum sebagai najis mengikut hukum syarak. Yang ketiga adalah dari segi industri. Industri adalah sesuatu produk yang bersih, suci dan nutrisi. Contohnya, produk tersebut tidak disedia, diproses atau diulang dan dengan menggunakan apa-apa alat yang tidak boleh bebas daripada benda-benda najis mengikut hukum syarak. Step seterusnya adalah tentang logo halal. Logo halal bermaksud logo yang dikeluarkan oleh Jakim, Jain dan Ma'in. Logo halal ini ia mengandungi bintang berbucu 8 di tengah-tengah bulatan, perkataan Arab halal di tengah bintang, diikuti juga dengan tulisan Rumi halal iaitu di bawah tulisan Arab halal. Ia juga mempunyai bulatan logo tertulis perkataan Malaysia dalam tulisan Rumi dan Malaysia dalam perkataan Arab. Akhir sekali, logo halal ini mempunyai dua bintang kecil berbucu 5 diletakkan bagi memisahkan tulisan Rumi dan perkataan Arab tersebut. Okey. Slide seterusnya adalah tentang prinsip-prinsip halal dan haram. Yang pertama, prinsip segala itu adalah harus iaitu mubah. Ia memberi maksud setiap ciptaan Allah di atas muka bumi dan di langit adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ia juga terdapat pada surah Al-Baqarah, iaitu bermaksud ialah yang menjadikan untuk kami segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ia juga terdapat pada surah Al-Jathiyah, iaitu bermaksud dan ia memudahkan untuk kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Daripadanya sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaannya bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti. Seterusnya, prinsip yang kedua iaitu penentuan halal dan haram ialah hak Allah. Allah mempunyai hak penuh dalam penentuan sesuatu yang halal dan yang haram kerana Allah yang mencipta alam semesta ini. Oleh itu, Allah lebih mengetahui sesuatu yang dibenarkan dan dilarang. Selain itu, para ulama hanya merumuskan dan menyebarkan ajarannya sahaja. Terdapat juga satu ayat daripada surah Al-Tawbah, iaitu mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga mereka mempertahankan Al-Masih ibni Maryam padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah, dan apa yang mereka sekutukan. Seterusnya tentang prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik. Ia mempunyai dasar yang digunakan adalah firman Allah di dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Muslim, iaitu sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dengan sikap yang lurus, lalu datanglah syaitan kepada mereka, lantas membelokkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan atas mereka apa yang telah dihalalkan buat mereka, serta menyuruh mereka mempersekutukanku dengan sesuatu yang aku tidak menurunkan keterangan padanya. Ia menerangkan juga bagi sesiapa yang menghalalkan yang diharamkan Allah atau sebaliknya dia bersamaan menyekutukan Allah. Oleh itu, prinsip halal dan haram ini tidak boleh dipandang ringan. Seterusnya, prinsip keempat ialah pengharaman membawa kepada keburukan dan bahaya. Ia adalah sesuatu yang menimbulkan bahaya adalah haram.
sesuatu yang menimbulkan kebaikan itu halal. Jika sesuatu perkara itu manfaatnya banyak dari keburukan, maka halal. Sekiranya keburukan yang banyak dari manfaat, maka haram hukumnya. Ia juga menegaskan sesuatu yang diharamkan Allah merupakan perkara yang membawa keburukan dan kemudaratan kepada manusia. Walaupun terdapat kebaikan yang dilihat oleh manusia terhadap sesuatu yang haram seperti arak, tetapi hakikatnya ia membawa keburukan yang lebih besar daripada manfaatnya. Okay. Yang kelima adalah perkara yang halal, keperluan kepada yang haram, iaitu Islam tidak mengharamkan sesuatu atas mereka kecuali digantikannya dengan yang lebih baik dan mengatasi keburukannya. Contohnya, Islam mengharamkan riba dan menggantikannya dengan perniagaan yang menguntungkannya. Yang keenam adalah prinsip sesuatu yang membawa kepada yang haram, maka hukumnya haram. Ia menjelaskan tentang Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat menjadi perantara dan membawa kepada yang haram. Contohnya berzina, segala apa yang menjurus ke arah zina seperti berpakaian tidak menutup aurat, berlaku pergaulan bebas, berlaku halwat serta menonton porno juga diharamkan. Seterusnya, prinsip yang ketujuh adalah wasilah atau hilaf untuk melakukan yang haram adalah haram. Okay. Seperti mana Islam mengharamkan segala sesuatu yang membawa kepada yang haram berupa sarana-sarana yang tampak, maka ia juga mengharamkan bersiasat untuk melakukannya dengan sarana-sarana yang tersembunyi. Contohnya, penggunaan slogan seperti bia halal adalah sesuatu usaha yang bertentangan dengan Islam. Prinsip yang seterusnya tentang niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram. Itu memberikan maksud dengan sesuatu yang haram walaupun dalam mencapai yang haram tersebut dikandung niat yang baik, tujuan yang mulia dan sasaran yang tepat. Contohnya, mengguna keuntungan daripada jualan arak tersebut untuk membangunkan sebuah masjid. Seterusnya, tentang menghindari syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram, iaitu syubhat adalah sesuatu perkara yang terletak di antara halal dan haram. Seterusnya, tentang prinsip yang ke-10, iaitu halal dan haram itu adalah bersifat universal. Ia dapat menjelaskan setiap yang halal dan haram adalah sama kepada manusia, iaitu Muslim, tidak kita pangkat apa pun, bangsa dan sebagainya. Dan sekali keadaan darurat membolehkan yang haram. Contohnya seperti dibenarkan makan jika dalam keadaan terpaksa. Contohnya terpaksa makan daging khinzir ketika seseorang itu sesat di dalam hutan dalam keadaan lapar. Jadi maka diharuskan makan benda yang haram seperti khinzir. Slide yang seterusnya tentang perbezaan halal dan taib. Perbezaan halal dan taib, bagi halal ia mengikut standard syariat, iaitu untuk sembelihan haiwan ia sembelih mengikut cara syar'i. Bagi taib pula, kalau dari segi produk ia dilihat dari segi baik, selamat, khasiat, suci serta bersih. Dari segi halal ia dapat diumum kepada semua Islam dan non-Muslim. Dari segi taib pula dia dilihat dari kualiti pada aspek GMP, GHP, GDP dan HACCP. Yang terakhir ini menerangkan tentang kriteria yang baik dan buruk sesuatu barangan gunaan menurut syariat. Yang pertama, tidak mengandungi najis, tidak mengandungi sesuatu yang memabukkan, tidak bersumberkan darah yang mengalir, bukan bersumberkan manusia,
Ia juga tidak mengandungi khinzir dan derivatifnya. Ia juga tidak bersumberkan bangkai, tidak mendatangkan bahaya dan mudarat, tidak juga bersumberkan daripada usaha yang haram. Terakhir, tidak bersumberkan daripada harta yang batil. Itu sahaja daripada saya. Slide yang seterusnya akan dibentangkan oleh Said Fazli. Terima kasih. Saya Saif Ali bin Saif Azzuddin. Okey, sekarang saya ingin menerangkan tentang perbankan dan kewangan Islam. Okey, jadi apakah itu perbankan Islam? Perbankan Islam ni adalah merupakan salah satu pengurusan wang yang berlandaskan undang-undang Islam syariah, iaitu fikah muamalat, peraturan Islam dalam transaksi. Okey, jadi kesemua peraturan dan amalan di dalam fikah muamalat berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan sumber undang-undang Islam sekunder yang lain, seperti yang pertama iaitu ijma', iaitu maksudnya adalah kesepakatan pendapat oleh ulama mujtahid tentang suatu hukum syariah. Dan yang kedua ialah qiyas, iaitu menyamakan perkara baru yang tiada nas secara analogi. Dan yang ketiga adalah ijtihad, iaitu hasil usaha daripada para mujtahid dalam merumuskan sesuatu hukum dan nilai melalui kaedah istinbat. Okey, jadi yang seterusnya kita masuk kepada pematuhan prinsip syariah. Okey, kesemua bank sistem perbankan Islam perlu menubuhkan jawatan kuasa syariah bagi membimbing mengenai hal-hal syariah dan memastikan bahawa fungsi bank tersebut adalah mematuhi kehendak syariah. Selain daripada itu, Majlis Penasihat Syariah iaitu badan tertinggi yang ditubuhkan di Bank Negara Malaysia boleh diperolehi bagi memastikan keseragaman dalam pendapat dan amalan. Jadi ahli-ahli jawatan kuasa syariah dan Majlis Penasihat Syariah kebanyakannya terdiri daripada para cendekiawan dan pakar syariah dalam bidang perbankan dan kewangan Islam. Okey, seterusnya kita masuk kepada dosa riba. Okey, pemakan dan pemberi riba perangi Allah SWT dan Rasulullah SAW. Okey, jadi seperti mana kita tahu, riba adalah salah satu dosa besar di dalam Islam. Riba ini bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman, manakala dalam pertukaran sesetengah barangan dan mata wang. Okey, dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah juga ada menyatakan tentang kesalahan riba. Begitu juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abbas, Ibnu Hanifah, Imam Malik dan Imam Qatadah dan lain-lain lagi hadis yang menyatakan tentang dosa riba. Seperti contohnya Imam Qatadah pernah menyatakan Allah menjanjikan ahli riba dengan hukuman bunuh dan akan mendapatkannya di mana sahaja mereka berada. Okey, antara keburukan riba adalah yang pertama, dosa lebih berat daripada zina. Dan yang kedua, riba ini adalah hilang keberkatan harta dan kehidupan. Dan yang ketiga, ia merupakan salah satu tujuh dosa besar. Dan yang keempat, dosanya sama seperti berzina dengan ibu bapanya sendiri. Okey, yang pertama, riba menghilangkan keberkatan harta dan kehidupan. Okey, jadi apa makna berkat? Berkat artinya rahmat, restu dan sempurna. Oleh itu, keberkatan adalah satu amalan yang menyempurnakan dan mendatangkan berkat. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Ada sesetengah orang, dia mempunyai banyak duit, tapi dia selalu tidak rasa mencukupi. Hatinya tidak tenteram. Manakala ada seorang lagi, walaupun pendapatannya tidak besar,
tetapi rezekinya ia merasakan sangat mencukupi. Makan pakai cukup dan dia merasakan sentiasa bahagia. Jadi, orang ini ada keberkatan dalam hidupnya membanding orang yang pertama tadi. Dan dalam surah Al-Baqarah, Allah pernah menyatakan ia akan menghancurkan keberkatan kerana riba dan menambahkan keberkatan dari sedekah. Dan dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim pernah menyatakan sesungguhnya riba walaupun lumayan dari sudut kuantiti, tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sikit dan apa-apa. Begitu juga Ibnu Abbas pernah menyatakan tidak diterima dari pemakan riba yang menggunakan harta riba tadi sedekahnya, hajinya, jihadnya dan persaudaraannya. Okey, yang kedua adalah dosa riba sama seperti berzina dengan ibu bapanya sendiri. Okey, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ia pernah menyatakan riba mempunyai 73 pintu. Riba yang paling ringan, dosanya seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Dan yang ketiga adalah dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Dalam sumber Musnad Ahmad, ia pernah menyatakan 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan dia mengetahui lebih buruk dari berzina 36 kali. Dan yang keempat, ia merupakan salah satu daripada 7 dosa terbesar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim pernah menyatakan, jauhilah 7 dosa besar, iaitu yang pertama adalah syirik, kedua sihir, membunuh tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari di medan peperangan kerana takut, dan menuduh perempuan suci dengan zina tanpa saksi yang adil. Okey, sekarang kita masuk kepada konsep syariah dalam perbankan Islam. Okey, di negara kita terdapat 2 jenis bank iaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam. Okey, dua-dua bank memberi khidmat yang meluas kepada masyarakat, tetapi ada perbezaannya. Antaranya ialah sistem perbankan konvensional tertakluk kepada Bank Negara Malaysia dan ia juga mengandungi unsur riba. Ia bebas melabur dalam semua sektor termasuk perjudian dan ia penasihatnya terdiri daripada pakar perbankan konvensional sahaja. Manakala untuk sistem perbankan Islam, ia tertakluk kepada Bank Negara Malaysia dan hukum syarak. Dan ia juga mengharamkan unsur riba dan ia melabur hanya di tempat halal dan tidak meragukan. Dan ia mempunyai penasihat terdiri daripada ulama, ahli akademik dan pakar perbankan Islam. Okey. Konsep asas syariah dalam perbankan Islam terdiri daripada perkara berikut. Yang pertama, wadiah, musyakarah, al-mudarabah, hibah iaitu ganjaran, kad iaitu kontrak hutang, wakalah iaitu perwakilan, ijarah tumah bayi iaitu sewa beli, al-murabahah iaitu kos tambah dan bai bitaman ajil iaitu penjualan dengan harga tertangguh. Okey, yang pertama adalah wadiah iaitu simpanan. Okey, wadiah merupakan kontrak di antara satu pihak yang memiliki barang dengan pihak yang diamanahkan
untuk berjanji menyimpan barang dengan tujuan untuk dijamin keselamatannya dari kecurian, kerosakan, kehilangan dan seumpamanya. Okey, jenis-jenis barang yang diwadiakan adalah contoh wang dan selain itu harta benda, biasanya harta yang bergerak dalam bank konvensional. Tempat penyimpanannya dikenali sebagai safety box, satu tempat di mana boleh menyimpan barang apa sahaja ke dalam tempat itu. Contohnya seperti emas di bank Al-Rahnu dan dokumen iaitu saham, contohnya seperti saham dan lain-lain. Okey, mekanisme operasinya adalah seseorang yang mendeposit wang di bank dan bank menjamin wang tersebut akan dipulangkan kepadanya. Seterusnya, seseorang boleh mengeluarkan wang pada bila-bila masa dan bank juga mungkin akan mengenakan bayaran sebagai charge menjaga deposit pelanggan dan membayar hibah jika perlu. Dan konsep ini diguna pakai dalam aktiviti penyimpan deposit, khidmat pemegang amanah dan peti simpanan deposit. Antara contoh bank yang menggunakan wadiah ini adalah seperti Bank Islam, Maybank Islamic dan CIMB Islamic. Okey. Jadi objektif wadiah ini, ia menjamin keselamatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Ia juga mewujudkan sifat tolong-menolong di antara manusia dan ia menanamkan sifat bertanggungjawab dan amanah terhadap hak-hak orang lain. Okey, yang seterusnya Al-Mudarabah, iaitu perkongsian keuntungan. Okey, Al-Mudarabah ini adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha di mana pemilik modal bersetuju membiayai sepenuhnya sesuatu projek perniagaan atau pelaburan dan pengusaha bersetuju mengusahakannya secara berkongsi untung dengan nisbah pembahagian untung yang dipersetujui bersama terlebih dahulu. Jadi prinsip ini boleh digunakan dalam operasi perbankan Islam dan antara bank. Dan jika ada kerugian, pemilik modal akan tanggung kesemuanya. Okey. Yang pertama, pemilik modal akan sediakan dana kepada bank yang bersetuju. Seterusnya, bank akan melaburkan dana ke dalam aset atau usaha niaga. Dan seterusnya, perniagaan akan mengalami keuntungan dan kerugian. Dan keuntungan akan dikongsi dengan bank dan akhir sekali, kerugian akan ditanggung kepada pengeluar modal. Okey, seterusnya rukun Al-Mudarabah. Okey, untuk rukun Al-Mudarabah, pertama, untuk pemodal, ia haruslah seorang dewasa dan berfikiran waras. Begitu juga dengan usahawan, ia perlulah seorang dewasa, berfikiran waras dan boleh mengurus aktiviti ekonomi tanpa campur tangan pemodal. Dan ia juga perlulah ada modal dan projek, semua jenis aktiviti ekonomi yang halal menurut Islam, dan ia perlu ada untung dan kontrak, tawaran dan penerimaan, ijab dan kabul, sama ada secara bertulis ataupun dengan lisan. Okey, kebaikan Al-Mudarabah. Ia mengurangkan pengangguran seperti memberi peluang pekerjaan. Secara tak langsung, ia dapat meningkatkan ekonomi. Selain itu, ia juga membantu pemodal yang tidak tahu hendak mengembangkan modal dan membantu pengusaha yang mempunyai kemahiran tetapi tiada modal. Dan Al-Mudarabah ini dapat mewujudkan kerjasama antara satu sama lain.
Okey, yang seterusnya adalah bai bitaman ajil, iaitu penjualan dengan harga yang tertangguh. Okey, merujuk jualan barangan yang penjualnya membayar kepada pembeli dengan harga yang tertangguh berserta dengan satu margin keuntungan yang dipersetujui. Okey, itu adalah bai bitaman ajil. Okey, sebenarnya bai bitaman ajil ini dia tidak diiktiraf oleh negara Islam yang lain kerana mereka lebih menggunakan kaedah murabahah atau cost to quote, tapi pengurusan BIMB masih gunakan kaedah ini berdasarkan ayat 282 surah Al-Baqarah yang menyatakan bahawa kaedah jualan bayaran tertangguh sebagai alternatif kepada kaedah pembiayaan hutang simpan perbankan konvensional. Okey, ini adalah mekanisme bai bitaman ajil. Pertama, kita haruslah memilih suatu aset yang dibeli dan seterusnya kita mendapatkan pembiayaan BBA daripada bank dan berjanji akan membeli aset tersebut pada harga jualan yang telah termasuk keuntungan dan seterusnya bank membeli aset tersebut kepada pemilik secara tunai dan bank menjual aset tersebut kepada kita dan menyerah hak milik aset kepada kita pada harga jualan tertangguh yang termasuk keuntungan. Dan akhir sekali, pembayaran boleh dibuat secara tertangguh. Okay, yang seterusnya adalah al-murabahah, iaitu kos tambah. Okey, al-murabahah ini konsepnya sama seperti bai bitaman ajil. Transaksinya melibatkan penjualan barangan antara penjual dengan pembeli pada harga jualan yang termasuk margin keuntungan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Dalam sistem ini, penjual mesti menyatakan kepada pembeli kos sebenar aset margin keuntungan semasa perjanjian jualan dibuat. Okay, yang seterusnya adalah musyakarah. Okay, musyakarah ini adalah usaha sama, iaitu ia merujuk kepada pengkongsian atau usaha sama perniagaan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh akan dikongsi oleh rakan kongsi berdasarkan nisbah yang dipersetujui dan kerugian yang dialami juga akan dikongsi berdasarkan nisbah dana yang dilabur oleh rakan kongsi. Okay, seterusnya adalah ijarah tumah bai, iaitu sewa beli. Ia digunakan dalam pembiayaan barangan pengguna terutamanya kenderaan dan ia terdapat dua kontrak berasingan yang terlibat, iaitu pertama adalah kontrak ijarah, maksudnya adalah pajakan dan sewaan, dan yang kedua adalah kontrak bai, iaitu jual beli. Okey, ini adalah mekanisme operasi ijarah tumah bai. Okey, pertama kita harus memilih kereta yang diingini. Kemudian kita harus memohon pembiayaan ijarah, bayar deposit dan akan berjanji membajak kereta tersebut bagi pihak bank. Dan kemudian bank akan jelaskan bayaran kereta tersebut kepada penjual dan penjual kereta memberi hak milik kereta kepada bank. Dan seterusnya, bank akan menjelaskan pembayaran kereta berkenaan dan bank akan memajakkan kereta tersebut kepada kita dan kita membayar sewa ijarah untuk satu tempoh yang ditetapkan dan akhir sekali, pada akhir tempoh pajak, bank akan menjual kereta tersebut pada harga yang ditetapkan. Okey, seterusnya adalah wakalah, iaitu perwakilan. Al-wakalah dari segi bahasa, ia bermaksud memelihara, menjaga, menjamin dan mengganti. Manakala dari segi syarak, ia bermaksud satu pihak menyerahkan sesuatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut syarak kepada pihak lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup. Okey, pihak yang menerima tugas itu akan dibayar bayaran ke atas khidmatnya. Sebagai contoh,
seorang pelanggan meminta bank membuat pembayaran kepada pihak lain di bawah syarat-syarat tertentu, dan dalam hal ini bank telah menjadi ejen yang diberi kuasa untuk laksanakan transaksi kewangan bagi pihak pelanggan, dan bank akan dibayar atas khidmatnya. Seterusnya adalah kad, iaitu kontrak hutang. Kad ni adalah pinjaman diberikan satu tempoh yang tetap atas semangat ihsan, dan peminjam hanya perlu membayar balik jumlah pinjaman sebenar, dan sekiranya peminjam membayar lebih berdasarkan budi bicaranya, ia sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada peminjam. Dan akhir sekali adalah hibah, iaitu ganjaran. Ramai orang salah tafsir menyatakan hibah adalah hadiah, akan tetapi bukan semua hadiah adalah hibah. Sebagai contoh, kita nak bagi hadiah dekat guru pada hari guru, adakah itu hibah? Jadi ia bukan hibah. Itu adalah hadiah yang diberikan untuk memuliakan seseorang. Jadi hibah ini adalah berdasarkan pemberian secara sukarela dan kasih sayang. Contoh yang saya boleh bagi adalah ibu bapa menghibahkan tanah dan segala harta benda secara bertulis kepada anak-anaknya. Ini adalah perbezaan maksud hibah, hadiah dan sedekah. Hibah ni adalah akad yang memberi faedah pemilikan ain atau benda tanpa gantian semasa hidup secara sukarela, bebas diberikan kepada siapa sahaja, termasuklah kepada orang bukan Islam. Manakala hadiah ini memberi milik kepada orang yang diingini, mendekatkan diri dan berkasih sayang, dan lazimnya barangan dibawa datang kepada penerima. Manakala sedekah pula, ia memberi milik barangan kepada orang yang berhajat atau memerlukan dengan niat takarub kepada Allah dan ganjaran di akhirat. Tidak perlu ada pihak yang kabul atau menerima, dan ianya haram mengambil balik selepas diserahkan barangan itu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan kepada Syadamir. Terima kasih. 4.5 adalah mengenai pengurusan harta dalam Islam. Harta bermaksud sesuatu yang memiliki nilai-nilai legal dan konkret wujudnya. Maksudnya adalah ianya barang yang kita boleh pegang yang memiliki nilai-nilai legal. Kemudian disukai oleh manusia secara umum, boleh dimiliki dan akhir sekali dapat disimpan serta dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syarat seperti modal perniagaan, pinjaman, penggunaan, hibah dan sebagainya. Next slide. Kemudian kedudukan harta dalam Islam. Harta dalam Islam ialah sebagai tiang penegak kehidupan. Kemudian harta merupakan khairan, iaitu suatu kebaikan. Harta dan kekayaan merupakan nikmat yang Allah berikan kepada para rasul, orang yang beriman dan bertakwa daripada hamba-hambanya. Harta kekayaan merupakan cubaan dalam ujian hidup. Sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan, yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Next slide. Kemudian wasiat. Definisi wasiat adalah sesuatu dokumen yang mempunyai kuat kuasa undang-undang yang membolehkan seseorang menentukan cara dan bagaimana harta bendanya hendak dibahagi setelah berlakunya kematian. Dia ada 3 jenis wasiat. First ialah pewasiat, kemudian beneficiary, dan akhir sekali adalah wasi. Penasihat adalah orang yang membuat wasiat. Maksudnya maksudnya owner harta tersebut. Kemudian adalah beneficiary, orang yang pihak yang dinamakan dalam wasiat akan menerima harta pusaka. Akhir sekali adalah wasi, pihak yang dilantik untuk melaksanakan dan menyempurnakan wasiat. Next slide. Kemudian adalah faraid.
Perkataan faraid dari segi bahasa mempunyai maksud yang banyak, antaranya adalah menentukan, memastikan, menghalalkan dan mewajibkan. Menurut istilah syarak, faraid adalah pembahagian harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematiannya. Menurut hukum Islam, harta yang dibahagikan kepada ahli waris adalah baki harta yang ditinggalkan setelah ditolak segala pembayaan, pengurusan jenazah, hutang pewaris dan wasiat dibenarkan oleh syarak. Next slide. Okey, bentuk harta yang boleh dibahagi secara faraid ialah yang pertama adalah tanah, kedua bangunan, ketiga barang kemas, keempat insurans dan wang tunai dan akhir sekali binatang ternakan seperti kambing, lembu, unta, kerbau dan lain-lain. Next slide. Okey. Sebelum faraid, sebelum harta sebelum faraid, okey. First adalah belanja menguruskan jenazah iaitu seperti mandi, kafan dan dikebumikan. Kedua adalah jelaskan hutang si mati seperti zakat, haji, kifarah, nazar, fidyah dan hutang dengan manusia. Ketiga adalah harta sepencarian. Keempat, wasiat jika ada dengan syarak. Tidak melebihi 1/3 dari harta bersih setelah ditolak hutang, tidak diwasiatkan kepada waris yang berhak menerima pusaka kecuali setuju. Dan akhir sekali, selebihnya barulah dibahagi menurut hukum faraid. Terusnya, pembahagian pusaka. Untuk melakukan pembahagian pusaka, dengan meneliti siapakah di antara waris yang berhak menerima pusaka dengan jalan asyabul furud, kemudian dicari siapakah mahjud, barulah bakinya diberi kepada orang yang berhak menerima asabah. Asabah furud adalah golongan ini mengambil pusaka menurut bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak iaitu sama ada 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6 atau 1/8. Mereka terdiri daripada isteri atau suami, ibu atau nenek, bapa atau datuk, anak perempuan atau cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa dan saudara seibu. Slide seterusnya. Belakang balik. Okey. Yang kedua adalah asabah. Asabah merupakan golongan yang akan terima baki setelah semua golongan mendapat bahagian golongan asabah. Asabah ada 3 jenis iaitu pertama adalah asabah binafsih, kedua asabah bil ghair, yang ketiga adalah asabah ma'al ghair. Asabah binafsih adalah pembahagian pusaka dengan jalan menghabisi semua harta atau mengambil semua sisa untuk sekalian orang lelaki, tidak bersebab atau beserta orang lain. Asabah bil ghair adalah pembahagian pusaka dengan jalan menghabiskan semua harta atau pengambilan semua baki untuk semua perempuan dengan sebab adanya orang lelaki lain. Seterusnya. Yang terakhir adalah asabah ma'al ghair. Pembahagian pusaka dengan jalan menghabisi semua harta atau mengambil semua sisa untuk sekalian orang perempuan sebab beserta orang perempuan lain. Okey, yang ketiga adalah Diwi Ahram. Golongan ini akan menggantikan golongan 1 atau 2 setelah kedua-duanya tiada kecuali suami atau isteri. Tidak menghalang golongan ini mengambil bahagian harta. Tetapi, biasanya golongan ini akan terhalang menerima harta. Keadaan ini disebut hijab iaitu dinding yang menjadi penghalang seorang daripada ahli waris untuk menerima pusaka kerana masih ada ahli waris yang masih dekat hubungan kekeluargaannya dengan si mati. Terdapat 4 golongan dawil ahram iaitu masih ada hubungan kerabat. Yang pertama adalah golongan datuk nenek,
Kedua, golongan cucu cicit, golongan anak saudara dari saudara perempuan, dan golongan bapa, saudara atau emak saudara atau saudara lelaki atau perempuan ibu. Manakala hijab yang telah disebutkan tadi terdiri daripada dua jenis, iaitu hijab Nohshon dan hijab Hirman. Next slide. Okey, hijab Nohshon ianya terhalang daripada mengurangi pembahagian ahli waris dari menerima pembahagian Asyabul Furud yang lebih banyak menjadi lebih sedikit kerana masih ada ahli waris yang lain bersama-samanya, seperti suami dari menerima setengah menjadi seperempat kerana ada anak atau cucu. Hijab Hirman adalah terhalang dengan tidak menerima pembahagian pusaka sama sekali kerana masih terdapat ahli waris yang lebih dekat hubungan dengan yang si mati yang lebih berhak untuk menerima harta pusaka. Misalnya, saudara lelaki sebapa terhalang kerana adanya saudara lelaki kandung dan bapa terhalang sebab adanya bapa. Dan seterusnya. Okey, ini merupakan ahli waris yang layak menerima harta pusaka. Terdapat 15 ahli waris dari pihak lelaki. Yang pertama adalah anak lelaki. Yang kedua adalah cucu lelaki dari anak lelaki. Ketiga bapa, keempat datuk, kelima saudara lelaki seibu sebapa, keenam saudara lelaki sebapa, ketujuh saudari lelaki seibu, yang ke-8 adalah anak saudara lelaki dari seibu sebapa, yang ke-9 anak saudara lelaki dari seibu atau sebapa, ke-10 bapa saudara seibu sebapa, 11 bapa saudara sebapa, 12 sepupu dari bapa saudara seibu sebapa, ke-13 sepupu dari bapa saudara sebapa, 14 suami dan akhir sekali hamba sahaya. Seterusnya. Okey, jika kesemua waris lelaki di atas wujud, maka hanya 3 orang sahaja yang layak, iaitu yang pertama bapa, kedua adalah lelaki, ketiga suami. Ahli-ahli waris perempuan yang layak menerima harta pusaka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, ibu, nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa, saudara seperempuan si ibu sebapa, saudara perempuan si ibu, saudara perempuan sebapa, 9 isteri, yang terakhir adalah petuan perempuan bagi hamba sebaya. Next slide. Jika semua ahli waris di atas wujud, hanya 5 orang yang berhak. Yang pertama adalah anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak lelaki, seterusnya ibu, selepas itu saudara perempuan si ibu sebapa, akhir sekali isteri. Jika semua 25 waris lelaki dan perempuan masih hidup, maka keutamaan akan diberikan kepada hanya 5 waris. Yang pertama ibu, kedua bapa, ketiga anak lelaki, keempat anak perempuan, dan akhir sekali suami isteri. Slide seterusnya. Okey, kesimpulannya isu kepergunaan dan industri ini yang menjadi pemangkin kepada peningkatan taraf hidup. Kemudian industri halal, perbankan Islam dan kewangan dan pengurusan harta dalam Islam telah pun diamalkan dalam bab inilah kita terangkan. Dan seterusnya terdapat banyak lagi industri untuk umat Islam manfaatkan bagi mencipta peluang untuk maju. Kat sini menunjukkan bahawa sistem ataupun hukum yang berlandaskan hukum Islam atau syariah Islam akan dapat lebih maju dan tidak semua orang akan rasa susah dan tidak ada orang akan rasa kesempitan atau rasa tidak baguslah. Jadi seterusnya bukan sahaja sebagai pengguna, malah menjadi penyelia kepada masyarakat global. Jadi dekat sini kita sebagai komuniti bersama-samalah manfaatkan kepenggunaan ini. Dan terakhir sekali kita perlu sedar dan bangkit untuk mencipta peluang bagi menjadi masyarakat yang maju, bukan sahaja menjadi pengguna
malah penyelia dan pencipta kepada masyarakat global. Jadi kat sini kita perlu bersama-samalah memanfaatkan isu kepergunaan dalam Islam. Jadi itu saja daripada kami kumpulan 4, sedikit sebanyak kita terangkan. Jadi sekian, terima kasihlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.